Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz dan ustazah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang untuk kita meneruskan kehidupan kita, menyambung kehidupan kita di muka bumi Allah Ta'ala ini, sekaligus dapat melaksanakan segala tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. InsyaAllah malam ini sekali lagi kita berkongsi ilmu dalam kitab La Tahzan ataupun Jangan Bersedih. Jangan Bersedih yang dikarang oleh Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni. Muka surat yang awal lagi itu yang tajuknya Ya Allah. Tajuk pada kitab tu ialah Ya Allah. Kalau tuan-tuan tengok tajuk dia Ya Allah tu ada kan? Ada, sebab tuan-tuan ada versi lain sebenarnya kitab tuan-tuan tu. Betul? Ada yang versi sama dengan saya, ada yang versi tak sama. Jadi saya dimaklumkan tajuk dia Ya Allah. Apa sebab tajuknya Ya Allah? Kat sini ulama ni dia cerita tentang kita sentiasa ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Apabila berlaku sesuatu pastinya kalimah yang keluar ialah Ya Allah. Bila kapal terbang nak jatuh Ya Allah. Bagi orang Islam apapun kadang-kadang kita menyebut kalimah ini bila ditimpa bencana, ditimpa sesuatu musibah, selalunya kita akan kata Ya Allah. Nampak orang jatuh dan sebagainya, Ya Allah. Itu biasa. Perkataan itu kalau kita biasa lafazkan. Artinya kita tidak ada tempat pergantungan, tidak ada tempat nak memohon perlindungan, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu hanya kepadanya sahaja yang layak dipanjatkan kalimah-kalimah yang indah, doa yang ikhlas. Doa ialah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kat siapa lagi kita nak mohon pertolongan? Kat siapa lagi nak mohon bantuan, perlindungan kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? So itu kena faham, mohon ataupun doa ini ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun perbuatan kita. Pertama sekali kita ingat Allah taala. Kita ni kadang-kadang pertama sekali yang kita ingat makhluk. Tu masalah kita hari ni. Pertama sekali bila kita ada masalah yang kita nampak makhluklah. Kan ada je masalah, ada musibah yang kita nampak makhluklah yang boleh tolong pun. Bukan yang pertama tu Allah. Kita tak dapat menyelesaikan masalah, satu masalah pening peluk, yang kita cari makhluk juga, orang. Kita nak berhenti kerja, tak berhenti kerja pun cari orang juga. Tanya kawan, aku ingat nak berhenti kerja lah. Apa pendapat engkau? Kawan kata elok lah berhenti pun. Semak air je tu kata dia. Aja pun tengok teruk dia tu, dapatnya tak sebab apa. Kalau aku dah lama aku berhenti lah. Tanya kawan.
Kan tanya pula kawan yang sama-sama bekerja kan. Macam mana pendapat kau kalau aku berhenti kerja? Dia nak duduk tempat kita tu. Dia memang dah target lama dah tempat tu kan. Kita tak habis-habis, kita tak berhenti-berhenti lagi. Tiba-tiba keluar cakap kita nak berhenti kerja. Memang elok lah, sesuai pun kau berhenti dah. Wah, apa duduk sini buat penat je. Ngaji tak naik. Dah. Kita tanya orang rumah kita, abang ingat nak berhenti kerja lah. Jaranglah bila kita nak berhenti kerja, diam-diam kita ambil wudu, tanya Allah Ta'ala tengok macam mana. Okey ke tak okey berhenti kerja ni. Kalau okey kau bagi tanda yang elok sikit, kalau tak okey jangan bagi tanda ngarut ni. Tak minta kat Tuhan dulu. Maknanya kita ni sentiasa melupakan Allah. Sepatutnya kita sentiasa ingat Allah. Bukan hanya waktu terdesak ingat Allah. Kita ni kadang-kadang dah last sekali. Final dia ialah Allah Ta'ala. Berubat sana, berubat sini, habis semua tak boleh dah. Balik kata imam. Imam nak minta solat hajat. Baca Yasin. Itu last tu. Dah tak ada pilihan dah, baru nampak Allah Ta'ala. Dan patutnya minta imam dulu. Mam, tak tolonglah mam. Tolong sembahyang hajat mam. Tak doa sikit. Dan tapi ustaz, kita kena usahalah dulu. Manusia ni dia mesti nak jawab juga. Kenalah usaha dulu ustaz. Dia kata, dah tak boleh barulah. Terbalik tuan. Sepatutnya Allah dulu. Kan minta apapun urusan, nak minta tunjuk ke, apa ubat ke, apa yang sesuai ke, tanya Allah Ta'ala dulu. Sebab kalau kita mengaji tauhid, sifat Allah ialah maha mengetahui. Yang berilmu, yang maha mengetahui. Tak. Sifat makhluk ni sama macam kita tuan-tuan. Dia pun tak tahu tuan-tuan apa yang akan terjadi di sebalik selepas itu. Apa yang terjadi selepas ni tuan-tuan, dia tak tahu. Apa yang akan datang dia tak tahu. Allah tahu benda yang sebelum akan datang, selepas ni semua dia tahu. Jadi sepatutnya kita minta dengan Allah. Ni doa tuan-tuan. Pasal itu doa yang ikhlas ditujukan kepada Allah. Bisikan yang jujur, air mata yang menitis penuh keikhlasan dan keinsafan, menangis kerana Allah. Menangis mengenangkan dosa kita terhadap Allah. Keengkaran, kemurkaan kita kepada Allah. Bagaimana nak jawab nanti di hadapan Allah? Apa yang kita nak jawab nanti tuan-tuan? Kalau Allah tanya kita di atas segala perbuatan kita sewaktu di muka bumi ni dulu, adakah kita mampu nak jawab besok? Ni yang patut kita rasa insaf, menitiskan air mata. Masuk-masuk je di liang lahat tuan-tuan, bermulalah detik itu kita akan berhadapan dengan soalan demi soalan. Ni yang kita duk fikir ni, duk nak menangis besok ni macam mana? Siapa nak tolong kita? Hari ni atas dunia ramai yang boleh tolong, ramai yang sudi nak bantu. Tapi bila masuk sahaja tuan-tuan ke alam kubur, bermula dari detik itu, langkahan pertama untuk menuju ke akhirat, kita hanya seorang-seorang tuan-tuan. Yang inilah yang sepatut kita titiskan air mata, menangis, menitis air mata, ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa aku ya Allah. Itu yang kita minta selalu, matikan aku dalam iman ya Allah. Matikan kami dalam iman, hidupkan kami dalam iman. Kumpulkan kami bersama-sama orang yang beriman. Ni tuan-tuan, doa kita dengan Allah. Inilah yang kita harapkan tuan-tuan. Terutama kita-kita yang dah penghujung ni tuan-tuan. Yang orang kata pada dasarnya, pada hukum akalnya dah nak landing lah, dah nak turun kan. Ni kita kalau umur dah 70, dah 60, kemasuk 70, 75, tu semua nak landing gitu, nak landing time. Tunggu masa tuan-tuan. Kan? Bukanlah muda tak mati, bukanlah muda tak landing tuan-tuan. Tapi pada dasarnya umur kita hari ni peringkat umur nak landing lah. Tak ada masa nak fikir lain lah. Tak ada masa tuan-tuan nak buat benda lain. Justru itu tuan-tuan, umur kita ini tak lain tak bukan penghujung ni, buatlah amal ibadat sebanyak mungkin. Carilah, kumpullah. Kita tuan-tuan nak pergi berjalan pun nak cari bekal, buat bekal tuan-tuan. Nak pergi London 2 minggu yo, sebesar-besar beg bawa. Mana tuan? London besar beg 2 minggu, dia tu bukan 2 hari.
2 minggu pun beg sebesar-besarnya. Nak bawa pergi London tuan-tuan. Tak. Ni perjalanan yang jauh, tak boleh balik pula tu. London tak ada masalah, boleh telefon anak balik semula. Abah tak cukup duit, tolong hantar, tolong masukkan duit, tak ada masalah. Ni besok dah masuk dalam kubur, talian hayat mana nak guna? Siapa nak minta tolong? Kat siapa nak minta? Kan? Abah gelap dalam kubur ni, tolong hantar lampu, tak ada. Tak ada tuan-tuan, sendiri tanggunglah. Kan? Bermula dari detik itu kau tanggung sendiri. Yang ini yang kita kena sedih tuan-tuan. Aku leka dengan duniawi aku tak pernah fikir aku nak masuk dalam lahat ni besok ni macam mana ni. Ini yang dia katakan menitiskan air mata. Dan ratapan derita yang membingungkan. Bingung kita, macam mana kita nak buat besok? Dah masuk dalam tu tak boleh balik, tak boleh nak merayu pada siapa-siapa, tak boleh minta tolong. Besok bini pula masuk, tengok bini berlebih pula, kita nak minta tolong, kau berlebih bagilah aku sikit, tak ada. Kan? Kita dah gelap tuan-tuan, bini turun, bawa lampu siap, dia punya lah, kita punya gelap juga. Nak minta tolong, tak ada. Bingung kita kejap, apa nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Dah masuk dalam tu. Dah masuk tuan-tuan, dah balut, sebelum masuk lagi. Berartinya dah berpisah roh dengan jasad. Tak ada dah habis. Perbicaraan kita telah tamat. Bersama makhluk dah habis. Sekarang perbicaraan kita dengan Allah, dengan para malaikat, dah itu perbicaraan seterusnya. Ini yang kita rasa takut, insaf, sedih tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau ini yang disebutkan, hanya kepada Allah lah tempat kita menggantungkan segala kehidupan kita hari ini tuan-tuan, pengharapan kita. Hanya kepadanya kedua telapak tangan dihulurkan setiap kali menjelang subuh. Bangun subuh, bangkit, berdoa pada Allah. Setiap kehidupan, setiap saat, setiap waktu kita ini ada manfaatnya untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Hulurkan tangan, mohon pada Allah. Setiap saat kita, setiap detik yang kita lalui di penghujung usia kita ini, biarlah setiap saat detik itu ada manfaatnya untuk diri kita, untuk agama kita. Ini tuan-tuan yang kita harapkan berdoa kepada Allah. Yaitu tangan-tangan orang yang memerlukan pertolongannya dan tatapan mata hamba yang penuh harapan dan segudang benak yang bertanya tentang banyak peristiwa. Apakah yang akan terjadi setelah aku dikuburkan nanti? Apakah akan terjadi setelah aku dibawa ke padang mahsyar nanti? Apakah akan terjadi setelah aku diperhitungkan yaumul hisab nanti? Apakah akan berlaku? Apakah akan terjadi setelah dikira semua-semua ke manakah arah aku nak dibawa nanti? Ini soalan demi soalan yang keluar dari kita, dari benak fikiran kita tuan-tuan. Kalau kita memilih ada 7 yang baik, artinya kita bersedialah melakukan kebaikan. Kalau kita tak nak kebaikan, kita tak kisahlah nak buat apa pun, buatlah. Nak buat maksiat juga boleh. Nak lakukan maksiat juga boleh. Nak melakukan dosa juga boleh. Terserah. Maksiat, dosa dan sebagainya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tidak pernah sama sekali di benak kita memikirkan apa akan berlaku. Kalau kita tengok orang mati, tengok dah dikuburkan, dah balik, rasa insaf sekejap. Rasa takut sekejap, Allahu Akbar, dah masuk dalam kubur, macam mana lah. Sekejap, 3 hari pada tu, okey baliklah. 3 hari lepas tu tak ada masalah. Hari pertama tu, ya kita rasa takut sikit. Kawan-kawan dah 60 pun dah diambil kat Tuhan. Kawan yang umur 62 pun dah ambil. Aku 65. Yang 50 pun dah pergi. Yang tak sakit pun jalan. Aku ni sakit, dah sakit supermarket. Banyaklah sakit kan. Bukan sakit 3 serangkai gitu tuan, dah supermarket punya penyakit. Dan semua ada. Cing manis, darah tinggi, jantung, peparu, buah pinggang, lengkaplah. Tunggu masa nak ke kubur. Bagaimana tuan-tuan? Ini di benak kita yang akan selalu datang menyebabkan kita merenung, muhasabah diri kita, apakah kita dah bersedia kalau Allah ambil waktu ini.
Nih tuan-tuan, Kemudian dia kata apa? Ketika lidah bersenandung menyebut namanya, memohon, mengharap dan memanggil, dengan menyebutnya di mana hari akan menjadi damai, jiwa akan merasa tenang, perasaan menjadi tentram, saraf tidak lagi menegang, akal menjadi sejuk, dan keyakinan menjadi mantap. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-Nya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 19. Lidah kita selalu bermohon pada Allah, selalu menyebut, menyeru pada Allah. Semua tuan-tuan menyeru dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ketenangan, mengharapkan keselamatan. Itu harapan doa. Itu yang kita minta tu tuan-tuan, bukan minta apapun, minta kita bahagia, tenang di akhirat nanti. Dipermudahkan segala urusan kita besok di hadapan Allah. Pasal itu di atas muka bumi ini, apa saja permintaan Allah kita sahut, apa saja permintaan Allah kita tunaikan. Jangan jawab tuan-tuan, jangan bangkanglah. Allah minta apa pun buat ajalah, sebab dia suruh buat tu untuk kita juga. Besok jangan kau tak dapat jawab, aku tanya. Satu aku suruh buat sekarang, buat ajalah. Tapi kita dunia ni memang kita boleh jawab, tak ada masalah. Orang cakap macam ni, kita cakap macam ni. Orang cakap macam ni, kita boleh cakap macam ni. Atas dunia sama je manusianya, tak ada masalah. Kau pandai, aku pun pandai juga. Kau belajar, aku pun belajar juga, tak ada masalah. Satu mana ada orang tak menjawab, semua orang menjawab. Walaupun dia salah, tetap dia jawab. Walaupun dia tak betul, tapi tetap dia jawab. Nah, jawab tetap jawab. Walaupun kita tahu dia tu salah, tapi dia jawab juga tuan. Jawablah tuan, pergi masjid, kubur masing-masing. Tengok jawapannya. Tengok tak jawapannya. Kita dengar pasal sakit hati, tapi dia tetap menjawab. Pasal itu Allah kata, dengan aku kau tak payah jawab. Dengan aku suruh buat, kau buat aja. Engkau jawab, besok tak boleh jawab dah lepas ni. Besok tak boleh jawab dah. Sebab aku dah suruh. Sebab aku pun dah hantar wakil. Wakil aku bawa pun dua perkara je. Akidah dan syar'iyah. Akidah, persoalan kepercayaan pada Allah. Syar'iyah ialah peraturan, adab, undang-undang. Ini yang aku dah hantar wakil aku pergi tunjukkan, dah ajar. Nak bangkang lagi? Tak boleh bangkang. Oh, ada aku nak ikut, ada aku tak nak ikut. Tak boleh dah, kena ikut. Sebab itu dia panggil syar'iyah. Syar'iyah ni apa? Syarak ni apa? Perundangan, peradaban, peraturan. Tuan-tuan kena ikut juga. Ada yang dikatakan peraturan di dalam ibadat, ada yang diperaturan dalam muamalat, ada peraturan dalam munakahat. Kan? Dalam ibadat ada peraturan, subuh waktu dia sekian-sekian. Boleh ke suka-suka tidak sembahyang subuh? Pukul 4 petang sembahyang subuh. Kenapa tuan? Subuh. Pukul 4 ni. Ini baru bangun tidur tu dia. 4 nah. Zuhur pukul 8 malam sekarang. Suka-suka hati. Dia ada peraturan. Kan? Tapi yang itu tak ada pula orang bangkang dan. Tak ada pula. Subuh pagi buat pagi. Zuhur tengah hari buat tengah hari. Asar petang buat. Tak ada pula bangkang. Salah subuh pagi-pagi buta orang nak tidur. Aduh. Hai. Tak boleh ke buat tengah hari sikit. Pukul 9, pukul 10. Tak ada orang bangkang setakat ni. Mana ada orang. Teruk macam mana punya perangai pun tak pernah bangkang. Kan? Bab muamalat tak pernah orang bangkang tuan. Jual beli macam ni tak boleh. Tak ada orang bangkang. Bab munakahat pun tak ada orang bangkang. Yang sekarang ni orang bangkang ialah bab jenayah aja. Buat kerat tangan orang bangkang. Buat kerat leher orang bangkang. Ada. Yang lain okey. Yang 3 tu tak ada masalah. Yang 1 ni tak tahu apa kena dia. Kan ada satu datuk baru ni kan, yang perempuan tu kan, dia kata apa? Saya orang Islam, mengamalkan hidup cara Islam, cuma saya tak boleh amalkan hudud saja. Lain boleh, tu satu tak boleh. Tapi dia kata dia mengamalkan Islam lah, hidup dia amalkan cara Islam. Tapi aku tengok tudung pun sangkutnya. Tak, tuan-tuan pun kalau tengok dia kan. Tapi bukan orang bodoh tuan-tuan tu. Yang terlibat dengan batu putih dulu ni, dia salah seorang. Kan? Hebat tak dia? Hebat. Banding dengan tuan-tuan lah, hebat lagi. Hebat. Apa kata tak hebat? Tapi itulah akal dia. Saya hidup, saya orang Islam,
hidup mengamalkan Islam cuma satu je, saya tak ikut undang-undang Islam, hudud tu saya tak setuju. Kau ingat hudud tu dia siapa? Seruan Allah, Allah suruh buat semua-semua. Besok macam mana nak jawab ni? Allah tanya kita, kenapa tak setuju? Aku lain semua setuju, kita satu tu je. Jawab macam tu. Tuhan kata tu 4-4 aku punya tahu. Ini yang kita bimbang, takut. Ada orang setuju setengah-setengah, tak setuju setengah, kan? Jadi tuan-tuan, kita tahu dalam bab apa? Dalam bab rasuah baru ni. Rasuah ni haram. Siapa makan rasuah haram. Oh, kan. Bagus ni. Tapi tak tahulah dia, wallahu a'lam lah. Dia kata rasuah tu haram, tahu dia hukum. Kan? Rasuah ni haram. Siapa makan dia macam makan babi, haram. Ui, hebat. Tak? Yang itu je lah, yang lain. Siapa nolak hukum Allah ni haram. Macam orang kafir nolak hukum Allah Ta'ala. Macam sedap cakap. Rasuah ni haram. Siapa makan macam makan babi lah. Jadi orang makan rasuah ni makan babi lah. Oh, ayat kau baik je. Tang tu kau balun. Jadi tuan-tuan, ni masalah. Orang boleh cakap tak ada masalah, tapi depan Allah besok nak jawab macam mana. Allah sebaik-baik nama, susunan huruf yang paling indah, ungkapan yang paling tulus, dan kata yang paling bernilai. Allah. Satu kalimat, satu susunan huruf yang paling indah. Ini tuan-tuan, kalau kita tengoklah kalimah Allah ini sebaik-baik nama. Sebab itu kita tak boleh guna nama ni. Ini layak hanya untuk Allah Ta'ala. Jangan kita nak nama. Siapa nama anak? Allah. Bawa petenang. Siapa nama anak? Muhammad Allah. Oh, sedap nama. Itu sebaik-baik nama tu tak layak kat kau, jangan pakai hak tu. Tak boleh. Apakah kamu mengetahui ada sesuatu yang setara dengan dia? Allah baginya segala kekayaan dan keabadian. Allah yang punya kekayaan, kita tak ada apa. Kita ni miskin, lantas minta dekat Allah sebab Allah kaya. Kita yang miskin, kita dah miskin, peminta ke orang miskin, nak jadi apa? Dan pasal itu Allah yang maha kaya, minta kat dia lah. Dia yang kaya, mohonlah kat dia. Dan kekayaannya tak pernah habis. Kemudian dia kata apa? Kekuasaan dan kekuatan, keagungan, kemampuan dan kebijaksanaan adalah milik Allah. Maka kita minta pada Allah. Sebab dia maha bijaksana, dia maha pengampun, dia maha berkemampuan, segala-galanya dia maha. Minta kat dia, minta kat Allah, selesai masalah. Jangan minta dekat makhluk ni. Jangan minta kat makhluk. Makhluk ni sekadar minta tolong ambil air tu, tu boleh lah. Tapi dalam urusan rezeki, urusan apapun, tak dengan Allah. Kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus jumpa orang lain? Kenapa harus pergi cari orang lain? Sedangkan kita ada Allah. Kalau kita kata kita dah ada Allah, kenapa nak pergi cari tangkal kayu tu? Kalau kita memang dah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa nak bubuh tangkal bagai semua? Kata kita ada Allah Ta'ala. Sebab itu dalam Quran tadi Tuan Imam baca maghrib tadi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut. Allah ada bersama kita. Nak takut apa? Nak sedih apa? Tuhan ada. Tuhan jaga kita. Kalau Allah dah jaga kita, kita nak takut apa? Kalau Allah dah pelihara kita, apa yang kita nak sedihkan? Cuba kita fikir tuan-tuan. Allah dah jaga kita, elok-elok kita nak sedih apa? Kita nak takut apa? Sedangkan kita tahu Allah Maha berkuasa. Segala-galanya milik Allah Ta'ala. Kenapa kita nak takut? Kenapa kita nak rasa sedih? Sebab kita tak yakin dengan Allah. Macam isteri lah, ada suami semangat dia. Rasa suami ada, rasa semangat. Soalnya suami dia tu, apa pun berlaku suami dia ada, mempertahankan dia. Orang perempuan macam tu lah.
Kan? Rasa semangat lah tuan-tuan. Rasa berani sikit lah. Suami ada. Bila suami tak ada, dia jadi lemah hantar. Bila suami meninggal je tuan-tuan, kita tanya orang perempuan. Tahulah dia kata, abang pun dah tak ada. Kata dia tak tahulah macam mana. Anak-anak pun kecil lagi. Tahulah. Macam orang putus harapan. Soalnya Allah tak ada. Suami dia je yang ada. Nah, nampak tuan-tuan? Itu fitrah tuan-tuan. Kan? Fitrah manusia lebih percaya pada manusia. Kan? Patutnya tak perlulah sedih. Suami dah meninggal, tak apalah. Aku ada Allah Subhanahu wa taala pelihara aku, tak ada masalah. Aku yakin dengan Allah, aku ikut perintah Allah, Allah akan jaga aku dah. Aku ingat Allah, Allah akan ingat aku. Apa nak sedih Allah? Sedihlah Ustaz, suami itu tahu. Sedih sekadar suami meninggal, dah. Bukan risau, sedih pasal lepas ni siapa nak jaga aku? Aku dah tak ada suami ni. Macam mana ni anak kecil-kecil ni, macam mana ni? Allahu Akbar. Nak sedih kenapa? Teruskanlah kehidupan tu macam biasa. Kita ada Allah. Kan? Ini tu tapi lah. Kadang-kadang kita boleh cakap lah tak kena kat kita. Kalau kena kat kita pun belum tahu tuan-tuan. Kan? Belum tahu. Minta. Kan? Orang berhutang dengan kita tak bayar tuan-tuan. Habis satu taman kita cakap, aku pening lah dia tak bayar hutang aku. Pening lah. Pening pergilah jumpa Tuhan tu. Ya Allah, kelembutkanlah hati orang ni ya Allah. Sebut nama dia, lembutkan ya Allah supaya dia bayar hutang aku ya Allah. Patut itu. Ini dah. Macam mana aku nak buat? Dia tu tak bayarlah hutangku. Kopi hayunnya. Mana hutang tak nak bayar, kopi cekak kali balunnya kata dia. Orang macam tu je ubat dah. Yang kawan ngarahkan pun tak ada lah kata. Macam ni lah saya. Baik balik. Kau ceritakan aku pun tak guna kat saya. Kau pun tak boleh buat apa kak. Cuba kau ngadu dekat Allah Ta'ala. Sebab hatinya pun Allah pegang. Semuanya Allah pegang. Kau minta Allah lembutkan hati dia je supaya dia bayar hutang kau. Dah. Jangan kau minta dia kudung tangan. Jangan kau minta dia sakit terlingkup. Dah terlingkup macam mana nak bayar hutang kau? Ya Allah, terlingkuplah perniagaan. Dia tak nak bayar hutang aku. Dan suatu terlingkup perniagaan dia. Lepas tu nak bayar hutang macam mana? Dia punya kaki lah. Saya kata macam isteri-isteri lah. Jangan doakan suami terlungkup. Marah macam mana pun jangan doa terlungkup. Ni dia marah, laki dia dah kaya, pergi nikah seorang lagi. Dia marah. Awak sanggup buat saya macam ni apa? Tak apa, terlungkup lah awak dah. Dah terlungkup. Dia belum tuntut apa-apa lagi ni. Betul-betul dia doa dia makbul sebab dia dizalimi. Terlungkup laki yang. Lepas tu nak tuntut nafkah macam mana? Laki pun selipar pun dah tak ada. Laki pun jalan kaki ayam selipar pun tak ada. Lepas tu nak tuntut tentang apa? Cuy, tu ibu-ibu belakang tu. Ibu-ibu selalu macam tu panggil dia. Kok dia dah marah kan? Dia dah geram. Dulu susah sama dia tau. Bila dah kaya ni laki tu buat perangai nak nikah kan. Dia hanginnya pasal terlungkup lendak. Dia tahu lah besok. Dia doa terlungkup laki. Ambil kau. Ni ibu-ibu nak doa pun tunggu dia bagi semua-semua hak kita dulu. Dia dah bagi kita rumah, kereta, duit semua dah bagi. Tak apa, terlungkup lendak. Terlungkup tak apa. Kita pun dah dapat hak kita. Kita pun dah dapat hak kita. Ini belum dapat doa dah. Mana? Marah macam mana pun jangan bagi terlungkup. Doakan dia panjang umur, murah rezeki dia, bertambah kaya dia. Kemudian dia sedar insaf, kemudian dia bagi nafkah kat aku balik. Ni kadang-kadang doa tak ada yang senonoh. Geram tengok. Doa terlungkup, doa panjang umur tengok. Ulama doakan panjang umur sungguh. Panjang umur dia biar dia tengok diri dia sendiri dan tengok keadaan seterusnya. Panjangnya kat Allah doa dia, umur dia. Dia tengoklah sendiri. Jadi tuan-tuan kita minta yang baik-baik lah. Jangan minta yang tak baik lah tuan-tuan. Tapi kadang-kadang doa hari Jumaat tu imam minta baik dah. Ya Allah berilah taufik dan hidayah pada pemimpin kami. Ada pula yang terlangkup tangan punya marah. Nak angkat langsung Ustaz tak angkat.
aku angin aku tengok. Imam ni pun satu doa hidayah lah. Orang macam ni tak doa dia mampus lah dia. Apa masalah kita ni? Dia doa, ya Allah berilah taufik dan hidayah pada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah berilah petunjuk supaya mereka tak menzalimi kami ya Allah. Kan? Tapi dia baca dalam bahasa Arab, kita pula tak faham. Kan? Sekarang saya baca khutbah kan, tu saya nampak tu. Bila baca bab tu kan, aku tengok dia ni marah ni. Apa kena nak telangkup-telangkup? Pedulikanlah. Tak ada. Kan? Kita mohon pada Allah Ta'ala supaya lembutkan hati mereka maukan Islam, lembutkan hati mereka maukan hukum Islam. Doa yang itu. Kan? Kita minta yang itu, aminkanlah. Yang kau marah pasal apa? Orang macam ni tak doa lah Ustaz, memang tak ada makna doa bagi dia ni. Marah pun. Doa yang baik-baik lah. Kan? Doa yang baik-baik tuan-tuan Allah. Kan? Tapi ada setengah orang dia marah lah, ada setengah orang dia tak setuju. Buat apa doakan orang fasik ni? Buat apa doakan? Betul dia fasik, kita doa supaya dia beriman. Fasiknya itu dia berubah jadi beriman. Mana tahu kita ramai-ramai mendoakan dia, beriman dia. Kan? Terbuka pintu hati dia. Kan? Langsung seronok bak Islam, sukakan Islam. Mana kita tahu? Tiba-tiba je dia isytiharkan, hari ini saya nak umumkan Malaysia kita akan buat undang-undang Islam. Mana tahu? Lepas tu tuan-tuan bawa terkejut. Buat terbiat apa orang tua ni? Dah buat terbiat aku kata ni. Kan? Mana tahu doa kita? Makan kita tahu hari Jumaat ramai-ramai doa tu. Kan? Kita yang marah pasal dia tak nak bawa hukum Islam je. Allah berkuasa segala-galanya. Dia letak, dia nak Islam, cukuplah. Kan? Dia setuju, ya Alhamdulillah. Jangan kita doakan yang tak baiklah. Milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Kekuasaan hanyalah milik Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Ini milik Allah. Semua milik Allah. Apapun boleh terjadi. Apapun tuan-tuan boleh berlaku. Tak ada masalah. Jangan heranlah. Kita ni kadang-kadang suka buat benda heran. Kan? Macam mana boleh jatuh? Itu pun tuan-tuan nak heran. Kan? Macam mana boleh hilang? Nak heran apa? Itu milik Allah. Kan? Aku pun pening lah macam mana dia boleh jatuh. Cuba kau fikir. Yang dia suruh fikir tu pun bodoh macam dia tak? Tak payah suruh fikir. Itu kerja Allah. Allah tahu pasal apa dia buat macam tu. Yang kita kena fikir, kenapa Allah bagi bala macam tu? Tu kena fikir. Ini bila fikir, aku heran macam mana boleh hilang. Kau tahu? Jalan, ada radar, ada tu macam mana boleh hilang. Kita pula jadi bodoh memikir benda tu buat apa? Tak payah fikir. Tak usah fikir benda-benda mengarut. Fikirkan kenapa Allah sorokkan benda tu. Kan? Mungkin ada sebab kesalahan yang kau buat. Sampai ke atas pun kau nak berniaga agak. Bawah dah berniaga agak. Atas pun kau nak berniaga. Kan? Bawah pun kau nak idang agak. Atas pun kau nak idang agak. Melampau tu kau ni. Kan? Tuan-tuan. Tak? Kena muhasabah diri lah. Jadi tuan-tuan kadang-kadang kita fikirkan benda yang hak milik Allah. Fikirkan kenapa Allah bagi yang itu. Kenapa Allah bagi yang itu tuan-tuan? Kenapa Allah bagi musibah macam tu? Kan? Jadi tuan-tuan ni duk fikir benda-benda mengarut. Apa? Sebab dia kata apa? Surah Al-Ghafir ini sebut kekuasaan hanya milik Allah. Bukan milik kita. Kan? Semua tu bukan milik kita. Semua tu adalah milik Allah. Apapun Allah boleh buat. Tak susah bagi Allah. Susah bagi kita je. Susah bagi kita je. Allah dah sebut dalam Quran mengenai burung yang terbang, dia bagi sayap tu boleh terbang. Pun kita tak heran apa. Hak dia lah nak jatuhkan kau, nak terapungkan ke atas tu kau. Duduk lawan tu tak turun-turun. Macam mana? Tapi ustaz, minyak mesti habis. Itu nak difikir. Itu logik akal memanglah. Tinggal lagi hak milik Allah. Tak apalah. Kemudian Allah baginya kebijaksanaan, pertolongan, keringanan, bantuan, cinta dan kebaikan.
Baginya kebijaksanaan. Allah Maha bijaksana. Pasal tu apa-apa kandung Allah Ta'ala, dia Maha bijaksana. Macam nak selesaikan masalah? Kita buntu nak selesai masalah, tanya Allah. Allah bagi dia senang. Dia bagilah petunjuk dan tim macam mana nak hilangkan masalah. Ya? Macam Nabi Musa alaihi salam, buntu sampai tepi laut, mana nak pergi? Musuh dah dekat. Bagi Allah senang aja. Ketukkan tongkat engkau tu dalam air tu. Top, terbelah dua. Allah bagi Allah senang. Nah, kita ya tuan-tuan, ni musuh dah dekat ni, macam mana ni, dah kelang kabut ni, Allah ilah, ni mampus kita ni, dia ramai ni. And bagi Allah, minta ke Allah, ya Allah, macam mana nak buat? Allah kata, tu, ketukkan tongkat kau. Bagi Allah mudah. Kita pula pening kepala. Oh, Allah Maha bijaksana, tuan-tuan, mengaturkan segala-galanya. Saya itu, kalau kita ingat Allah Ta'ala, kita tak jadi marah. Kita tak jadi unsing. Sebab ini semua ketentuan Allah. Ini semua adalah peraturan Allah. Kenapa? Kita nak rasa bimbang, nak rasa takut. Percaturan itu Allah telah tentukan. Semuanya. Kadang-kadang apa yang berlaku sebab kita buat tak betul, Allah bagilah. Kemudian dia kata pertolongan, keringanan, bantuan ni semua dari Allah. Kalau kita tengoklah, barulah kita rasa tak ada rasa sedih dan takut. Apapun nikmat yang kalian terima, semuanya berasal dari Allah. Nikmat sihat, Allah ambil balik. Kan? Nikmat masa muda, dia ambil balik dah tua. Kata Nabi, ada benda yang muda je terus menerus, dia tak tua-tua. Ada juga tuan. Kan? Nabi kata ada perkara yang tak tua-tua. Walaupun kita dah tua. Apa dia yang tak tua-tua? Angan-angan. Angan-angan tak pernah tua. Walaupun kita dah tua, angan-angan tetap panjang. Kaku kalau boleh bini muda lah. Panjang. Nak muda. Mana ada angan-angan jadi tua? Kita dah tua, angan-angan pun tua. Ya, walaupun lutut dah menggigil, kan? Tapi tetap kalau orang tanya lah, tuan, kalau tuan lah nak cari isteri lain lah, nak cari yang mana tuan? Yang muda lah, kata dia tak kaya yang tua. Angan-angan tu biasa, satu. Yang kedua, dia takkan tua sampai bila-bila, walaupun kita tua, cintakan dunia, dia tak tua punya. Walaupun dah tua, duk mikir juga lagi, macam mana nak tambah, macam mana nak tambah lagi. Dia tak sama macam tu. Walaupun makan pun dah tak lalu. Dulu letak 3 pinggan laju, letak 3,5 bersih. Sekarang nak habiskan sepinggan pun seksa. Dah orang letakkan nasi kurang sikit, kurang lagi. Yang itu memang tua lah, tak ada masalah. Tanda tua kata Nabi, ada uban. Tua tu. Saya tahu orang, bila saya cakap, orang tanya saya, Ustaz umur berapa? 45, muda lagi. Hangguk, oh kau tak nampak ni. Tua lah ni. Nabi kata beruban tu tanda tua. Kan? Saya tu bila tengok cermin, tua dah aku punya. Tu yang tak jadi nak buat kerja lain tu. Tu yang tak ada fikir nak buat maksiat tu pasal dah tua. Kan? Tua dah aku. Umur. 45 muda lagi Ustaz. Saya 80 dah. Ni bukan masalah 80. Ni Nabi sebut tua bila mana dah beruban, tua dah. Tapi bila tak beruban tu dia muda, dia rasa muda, tu yang relax kan, semuda ni. Tengok depan cermin, muda lagi, aku uban pun tak ada lagi. Ya tak? Saya tu hukum makruh kita mewarnakan rambut warna hitam. Satgi dia nampak muda, dia pening kepala satgi. Kan? Dia color warna hitam rambut, dia muda lagi aku ni. Padahal dia colornya rambut tu. So hukumnya makruh. Ya. Tapi kalau kita tengok sebab makruh kita cabut uban-uban ni, jangan cabut. Bila kita tengok depan cermin tu, tua dah aku. Tapi jangan cakap dengan bini lah macam tu. Tua dah bang. Sedar pun dia. Ayat tu dapat peluru tu kan, kau tahu. Dan orang perempuan ni cakap salah, tak cakap salah. Kan kita cakap lah kan, kita dah tengok cermin. Tua dah abang ni kan. Sedar pun, enggak tak sedar. Ayat dia panas dia telinga. Bukan nak cakap dia elok.
eloklah bang, abang pun dah tua. Kita beramal je lah bang. Dah, habis cerita. Ni dia bakar kita tu. Allahu akbar, berdesing telinga dengar. Ya, tapi bukan ibu-ibu sini lah, tapi tempat lain lah. Tapi sama ya. Terus itu jangan cakap lah dengan perempuan ni. Dia benda-benda macam tu jangan cakap. Bukan dia menyokong kita, tak ada. Selagi dia bakarnya kita. Dan tahu pun dah tua, itu pun jangan. Nak bini muda lah, itulah ini. Ayat dia tak habis tu. Tu, yang belakang. Tu. Tengok seorang je depan cermin. Tua dah aku ni, Allah. Dah cukup. Ini gatal pula mulut nak pergi bercakap. Kan? Kemudian dia kata semua nikmat yang kita terima ni semuanya berasal dari Allah. Hak Allah Ta'ala, tuan-tuan. Dia nak ambil balik dah. Dulu nikmat sihat, lutut elok, lutut sihat. Sekarang dia ambil balik lutut tu, kan? Longgar sikit, kan? Balancing lari, alignment pun dah lari. Banyak dah lari lah, kan? Dia punya shock absorber pun dah goyang, kan? Bush dia banyak dah pecah lah. Yalah, dah lama macam kereta lah. Kereta baru tu tegak fit je. Bila masuk kereta dah 10 tahun, itu pecah, hantar ke workshop, ni pecah, tu pecah, ni tercabut, tu tanggal, mampu. Kan? Nak overhaul macam tuan-tuan lah, nak overhaul balik letih lah. Kan? Ya, balancing, nak buat balancing bukan senang. Kan? Bukan nak buat alignment enggak senang ke? Susah tuan. Jadi tuan-tuan, kita dah nikmat yang Allah dah ambil, tak apalah. Kita bersyukur juga. Dia tak ambil sekaligus, dia ambil perlahan aja. Nikmat mata dulu boleh tengok jauh lagi dah nampak. Sekarang depan biji mata pun tak nampak. Nikmat adalah sebab. Jadi tuan-tuan, tu nikmat Allah, semuanya berasal dari Allah. Allah bagi, dia berhak ambil balik semula. Jangan lupa, tu nikmat Allah. Yang kita guna hari ni semuanya nikmat Allah. Dia bagi pinjam sahaja. Bila pinjam, dia nak ambil balik, biarlah dia ambil. Terimalah, redalah. Hak dia. Mungkin kita tak reti guna, dia ambil balik. Mungkin dah sampai tempoh, dia ambil balik. Dia minjam ni dia dua benda. Satu, kadang dia ambil balik pasal dah sampai tempoh. Satu, kadang dia tak pandai guna, tempoh belum sampai tapi tak reti guna. Contohlah, bagi pinjam kereta. Datuk bagi pinjam kereta kat saya. Nah Ustaz, pakailah sebulan. Saya pergi lenjan kereta tu, habis kereta tu. Pecah-pecah cala bala. Datuk tengok, dia ni tak boleh bagi pinjam. Ustaz, bak kereta balik. Datuk kata sebulan. Tak, dan sebulan kereta ni pun ruyup besok. Jadi sebelum dia ruyup, bak balik. Dia berhak lah ambil kereta dia. Sebab kau tak reti guna. Aku suruh bagi mata, bagi kaki, suruh pergi masjid. Pergi kelab malam kau, kat sini. Aku suruh baca Quran, lain yang kau tengok, wrestling yang kau tengok. Tengok wrestling lah, kan? Tapi syok tak tengok orang putih tu bohong kita. Bohong pun syok tak, tuan-tuan. Kan? Orang putih buat filem, orang Melayu suka kena bohong. Macam mana? Jadi tuan-tuan, tu nikmat. Kita fikir, renungkan, Allah ambil mesti bersebab. Ada dua sebab. Mungkin dia ambil pasal dah sampai tempoh. Mungkin dia ambil pasal kita tak reti guna nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Aku ambil baliklah. Sebab kau tak pandai gunalah. Kau tak reti guna, aku ambil baliklah. Tapi kau pandai guna, aku bagi kau terus guna. Sampai tua, sampai tempoh kau ambil, baru kau ambil semua nikmat tu. Orang dulu tuan-tuan pandai guna, tuan-tuan, kan? Orang dulu tua-tua, tuan-tuan sihat walafiat. Kan? Tak ada, tuan-tuan. Orang dulu ramai jadi wali. Amalan tak banyak mana pun, wirid lepas mayang ya. Baca Yasin malam Jumaat. Tapi ramai jadi wali, tuan, orang dulu. Yalah, tuan-tuan dah tua ni dulu, tok lebay kampung lu ajar, kan? Daripada duduk-duduk saja je, dia kata, kita wirid lah, dia ajarlah wirid. Tu ulama-ulama dulu dah susun tu. Astaghfirullahalazim. Tu yang dia orang marah tu. Mana dalam hadis ni? Kan? Aku kena tegur baru ni, kan? Kita tak tahu menahu, kan? Kita biasalah. Kita ikut orang tua dulu. Lepas sembahyang wirid. Ya, subhanallah, subhanallah. Habis sembahyang, rupa kawan dah tunggu saya kat luar tu. Ustaz,
Nak tegur sikit ni kata dia. Tegurlah, tak apa, boleh, tak ada masalah. Ustaz, kenapa Ustaz buat wirid lepas sembahyang? Kenapa tuan? Tu bid'ah, Nabi tak buat. Benda yang Nabi tak buat ni masuk neraka. Ayat kau panas ya aku dengar. Tu saya tanya apa yang saya buat? Tu wirid tadi tu lepas sembahyang. Wirid takkan masuk neraka kot. Saya puji Allah, bertasbih, bertahmid takkan masuk neraka kot. Yalah tu Nabi tak buat. Saya dah panas, saya tanya dia, kau jumpa Nabi ke? Hidup sezaman Nabi ke? Tak adalah hidup. Tapi takkan Ustaz tak mengaji? Mana ada dalilnya? Saya tanya pula, mana ada dalil larangan berzikir? Bagi tahu saya. Adakah dalil larangan berzikir? Kau cerita hadis tentang larangan berwirid lepas sembahyang. Nabi tak buat. Okey. Aku tanya pula, mana hadis yang menyatakan larangan berzikir lepas sembahyang? Bagi tahu. Tak ada hadis satu bab. Sekarang ni aku buat pula. Ada kelarangan hadis tu? Jangan buat zikir lepas sembahyang. Ada? Tak ada. Tapi bukan saya cakap, Ustaz, ni ustaz saya lah, saya mengaji dengan ustaz tu kata bid'ah. Saya tanya bid'ah tu apa? Bid'ah lah. Yalah, bid'ah tu apa? Bid'ah Ustaz. Bid'ah, ya aku tahu. Bid'ah tu apa? Dia pun tak tahu. Yang Nabi tak buat. Apa itu tanya pula, apa yang Nabi buat? Pun tak tahu juga. Cakap kadang-kadang sakit telinga dengar. Kalau kau tak nak buat, tak apalah. Tapi kau janganlah kata masuk neraka. Aku wirid masuk neraka. Subhanallah, subhanallah, masuk neraka. Kau biar betul kau ni. Baca Yasin masuk neraka. Kalau kau tak nak buat, tak apa. Tak payahlah buat. Saya tak nak buat baca Yasin dalam Jumaat. Tak payah, tak apa. Tak salah baca. Terus saya cakap kat budak tu, macam inilah. Kau cakap kat ustaz kau tu, sebenarnya dia tak hafal sebenarnya. So dia hafal. Hafal tahlil tu. Hafal wirid tu. Nanti dia buat tu nanti. Sebab dia tak buat tu pasal dia tak hafal. Mana-mana je kau. Kalau kau tak nak buat, kau janganlah kata aku masuk neraka. Oh sedap ayat. Bid'ah masuk neraka. Suka-suka ya. Kan? Finar kata dia. Sian untuk lebay dulu. Untuk lebay dulu beramal tuan-tuan. Itulah wirid dia, itulah amalan dia. Ramai gak yang jadi wali tuan-tuan. Orang dulu. Sekarang ada. Ada wali nikah. Dulu amalan tak ada. Pun malam Jumaat baca Yasin, zikir, wirid pas sembahyang. Dah, itunya. Sebab orang dulu dia fikir daripada lepas sembahyang kau tak ada buat apa, baik kau berzikir. Sampailah waktu isyak sekarang, wirid sampai waktu isyak sekarang. Daripada kau duduk menyembang kat luar tu, baik kau berwirid. Orang yang tak pandai berwirid pun dapat ikut sama. Datanglah zaman sekarang ni dah mengaji sampai Jordan, sampai Mesir semua. Ni masuk neraka. Semua duk pakat takut nak berzikir kan ni. Dan takut nak berwirid lah. Saya tuan-tuan wirid aja buat, lantaklah. Kan saya ngajakkan nilai ada satu tempat. Adalah satu kapten ni, dia ni pun macam tu juga, dia tak nak wirid. Cuma dia tak berani jumpa saya je. Kau cakap dengan aku, kau tahulah. Dan aku tanya kau, Nabi tak pernah bawa kata bang, kau bawa apa? Dapat nanti dengan aku. Kau bawa kapal terbang tak ada pula. Kau bawa kapal terbang yang arak belakang tu boleh pula. Tu kau tak nak bicarakan. Aku bawa kapal terbang, aku punya kru ni dengan kain terbelah dia, bawa perempuan-perempuan dia dah aurat, bawa maksiat ni aku bawa. Tu macam mana hukum pula? Itu kau tak nak bicara. Aku wirid kau nak sebut bid'ah. Banyak kau, aku campak kau di bawah. Janganlah macam tu. Tak nak buat tak apa, susah buat. Kan? Asal tak nak buat, malah. Habis tak apa lah. Kau nak buat, buatlah. Buat lah. Sampai hari ni bergaduh. Itu bergaduh pasal hadis palsu. Akhirnya tersungkur. Hadis palsu. Lepas tu boleh pula. Dah boleh pula dah. Dah jumpa, dah minum teh, dah boleh pula dah. Kadang-kadang bila orang tu tanya, tang mana palsunya? Dah gagap. Palsu lah. Tang mana? Siapa rawi hadis yang palsu? Tuan-tuan tak payahlah. Kita ada dalam kitab, kita baca macam kitabnya. Ada kan? Dr. Ain Abdullah Qarni baca kan? Ada hadis ni. Baca je lah. Ni ulama yang karang. Tak apalah kita baca lah. Palsu ke, dhaif ke, mana kita tahu?
Saya nak tanya tuan-tuan lah, tuan-tuan beli kitab, ulama karang, baca kan? Lepas tu orang kata, hadis tu palsu tu. Kau siapa? Macam karangan Syekh Daud Al-Fatani, Furuq Masail. Tuan-tuan tahu kitab Furuq Masail. Nak petikai ke Syekh Daud Al-Fatani tulis? Tak boleh lah, dia ulama. Oh, dia gunakan hadis dhaif. Semua kita nak petikai tuan-tuan. Hadis dhaif lah, apa lah. Tak habis-habis dengan hadis dhaif. Hadis palsu, dhaif, palsu. Habis yang kita buat selama ini, semua sesat. Engkau je lah yang masuk syurga ombak. Saya marah pasal dia tegur saya baru ni, dia kata masuk neraka. Terkejut baru aku kejap. Panat aku berzikir masuk neraka. Oh, panas telinga tuan bila dia suruh masuk neraka tu. Tahu aku tanya, neraka milik engkau ke? Neraka dengan syurga milik siapa? Milik Allah Ta'ala. Apa yang aku buat? Yang Allah larang ke? Allah suruh berzikir. Uzkurullah, sebutlah nama Allah, ingatlah Allah. Sekarang ni aku zikir, sebut nama Allah, ingat Allah. Lepas tu kau kata aku masuk neraka pula dah. Tuhan yang suruh aku, suruh berzikir. Kan? Fazkurullah, maka naklah kamu berzikir, menyebut nama aku tak? Habis yang aku buat lepas sembahyang tadi tu apa benda? Apa benda tu? Nyebut nama siapa? Nama ustaz engkau. Aku sebut tu nama Allah lah. Lepas tu kau kata pula masuk neraka. Tuhan kata siapa sebut nama aku masuk syurga. Kau pula aku sebut nama Tuhan boleh masuk neraka. Banyaklah kau. Aku capuk kalau kau tahu. Aku nak marah tu. Aku dia kata masuk neraka. Aku dah lah takut masuk neraka. Aku suruh masuk. Tapi tak apa tuan-tuan kan. Sekarang ni sibuk sikit lah dia orang tu. Tak habis-habis kan ni. Sekarang ni sibuk-sibuk neraka. Sikit-sikit neraka. Kullun bid'atin dalalah wa kullun dalalah finnar. Tiap bid'ah sesat masuk neraka. Senang betul lah diskor. Tak ada siapa tuan-tuan semua masuk neraka lah. Yang wirid tadi tu semua masuk neraka. Banyaklah kau. Tak ada tuan-tuan, pedulilah. Kita teruskan wirid tu, pedulikan. Dia nak kata bid'ah, kau nak kata apa, kau kita wirid macam biasa. Kau nak kata bid'ah, lantak kau. Kau nak ikut orang negro tu tak nak wirid. Dia pahaman dia, letak dia lah, dia tak nak wirid. Dia pun tak faham apa yang kita wirid. Tak dia. Kemudian, jadi tuan-tuan, nikmat ni Allah dah ambil balik semula, kita kena serahkan kat dia, tu milik dia lah. Allah dia kata sang pemilik segala keagungan, kebesaran, kewibawaan dan keperkasaan. Ni semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang hanya ada kepada kita ni ialah semuanya hak milik kuasa Allah. Kita tak ada apa. Habis. Bila kita tak ada apa, serahkan semuanya pada Allah. Bila dah serah pada Allah, perlukah kita bimbang? Tak perlu bimbang. Perlukah kita dah rasa sedih? Tak perlu. Sebab itu semua aturan perundangan peradaban dari Allah. Kerja kita buat saja apa yang Allah dah suruh kita. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung di lain waktu nanti. Insyaallah tuan-tuan. Macam biasalah sebelum akhir, cuma tadi beberapa minggu lepas dibagi kat saya satu surat oleh pengurusan Raudatul Al-Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata pengurusan Raudatul